Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azwan bin Jamingun, nombor matrik 252753 untuk subjek GMGA 3063, Perbandingan Pentadbiran Awam. Bagi tugasan kumpulan, kami telah memilih tajuk Analisis Kritikal terhadap Amalan Pengurusan Sumber Manusia untuk Prestasi Pekerja, Perusahaan Kecil dan Sederhana di negara Malaysia dan negara China. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan tentang sosial ekonomi negara Malaysia. Sosial ekonomi negara Malaysia ni merupakan salah satu ekonomi yang paling terbuka. KDNK melebihi 130% sejak tahun 2010. Keterbukaan terhadap aktiviti perdagangan dan pelaburan telah membuka peluang pekerjaan dan peningkatan pendapatan. 40% pekerja di Malaysia dikaitkan dengan aktiviti ekspor. Terdapat ketidaksamaan pendapatan yang tinggi di Malaysia. Penyelesaiannya, pemerintah melakukan pelbagai program termasuk pemindahan tunai kepada yang berpendapatan rendah. Contohnya pada waktu sekarang ni PKP, so kerajaan banyak menyalurkan bantuan kepada golongan yang sangat memerlukan kerana perlukan sumber pendapatan. Menurut Indeks Model Insan Bank Dunia, Malaysia berada di kedudukan 55 daripada 157 negara dalam hal ekonomi. Seterusnya saya akan menerangkan tentang sosial ekonomi untuk negara China. Di China telah melakukan reformasi ekonomi pada tahun 1978 sejak sistem kepada sistem pasar. Setelah itu, pertumbuhan KDNK hampir 10% setiap tahun dan lebih 800 juta orang telah dikeluarkan daripada kemiskinan. Terdapat juga peningkatan signifikan dan akses kesihatan, pendidikan dan perkhidmatan lain. Pertumbuhan ekonomi negara China adalah berdasarkan pembuatan intensif sumber seperti ekspor dan pekerja bergaji rendah telah mencapai hadnya dan menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi, sosial dan persekitaran. China adalah penghasil gas rumah hijau terbesar dan pencemaran udara dan airnya telah mempengaruhi negara lain. China adalah pengaruh yang semakin meningkat terhadap ekonomi pembangunan lain melalui perdagangan, pelaburan dan idea. Latar belakang kajian kami ini adalah satu, perusahaan kecil dan sederhana PKS merangkumi lebih daripada 90% daripada semua perusahaan yang ada di Malaysia. Yang kedua, PKS banyak membantu negara dari segi peluang pendapatan dan peningkatan ekonomi negara. Ketiga, negara China dan negara Malaysia mendapat banyak faedah daripada PKS. Keempat, PKS memerlukan pekerja yang berprestasi tinggi bagi menjadikan sesebuah perniagaan itu berjaya. Kelima, peranan pengurusan sumber manusia dalam menghasilkan pekerja berprestasi tinggi adalah sangat penting. Seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya untuk meneruskan pembintangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Samsul Rizal bin Ismail, nombor matrik 252400. Okey, seterusnya saya akan sambung pembintangan yang dibuat oleh rakan saya sebelum ini berkaitan dengan perusahaan kecil dan sederhana di China. Perusahaan kecil dan sederhana di China. Yang pertama, PKS di China lebih stabil berbanding Malaysia. Ia menyumbang kepada KDNK yang terbesar bagi China. Yang kedua, ia berlaku selepas reformasi ekonomi China daripada sistem ekonomi yang dirancang secara berpusat kepada sistem ekonomi yang berorientasikan pasar. Yang ketiga, perubahan struktur ekonomi menyebabkan perubahan tingkah laku banyak organisasi di China termasuk PKS. Yang keempat, PKS di China memperoleh banyak autonomi pengurusan. Kelima, sejak itu, PSM terhadap peningkatan prestasi pekerja telah diterapkan di China. Yang keenam, sistem PSM yang terbaik masih perlu dicari agar sesuai dengan sistem ekonomi China yang unik, di mana masyarakatnya lebih selesa dengan sistem hierarki berbanding pemilikan tunggal dalam sesebuah organisasi. Seterusnya, perusahaan kecil dan sederhana di Malaysia. Yang pertama, PKS di Malaysia mempunyai masalah pekerja yang tidak boleh dipercayai. Yang kedua, PKS menyumbang 65% jumlah pekerjaan dengan lebih 55% KDNK, namun sumbangannya dari segi produktiviti dan kecekapan adalah rendah. Yang ketiga, banyak PKS di Malaysia gagal kerana ketidakcekapan pengurusan dan kekurangan pekerja yang mahir di PSM. Yang keempat, PKS di Malaysia tidak mempraktikkan PSM sebagai alat strategik untuk memantau prestasi pekerja dalam jangka masa panjang. Okey, seterusnya saya pergi kepada rasional kajian. Yang pertama, PSM adalah penting untuk memantau prestasi pekerja.
Yang kedua, praktik PSM harus berfokus untuk menjadikan pekerja yang mahir sebanyak mungkin, selain melatih pengurus atau pemimpin mereka dengan kemahiran berfikir, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Ketiga, penting bagi PSM untuk menyediakan skim keselamatan sosial dan kebajikan untuk tujuan pengekalan pekerja serta menilai semula sistem upah dan ganjaran. Dan yang terakhir, juga penting bahawa kebajikan dan jaminan pekerja dapat benar-benar dilindungi oleh kekuatan kesatuan pekerja. Okey, Assalamualaikum. Saya Muhammad Rizal bin Salam, 252757. Okey, saya akan menyambung tentang bab ni. Okey, tentang kajian literal. Okey, definisi terma utama PKS Malaysia. Pertama, Malaysia, perusahaan mikro, firma dengan kurang daripada 5 pekerja sepenuh masa, atau firma yang mempunyai perolehan perniagaan kurang daripada RM250,000. Perusahaan kecil pula, firma yang mempunyai 5 hingga 50 orang pekerja sepenuh masa atau perolehan jualan antara RM250,000 hingga RM10 juta. Perusahaan sederhana pula, firma yang mempunyai 51 hingga 150 pekerja atau mempunyai perolehan jualan antara 10 juta hingga 25 juta. Yang kedua, China. Okey, China, perusahaan mikro dia, syarikat yang mempunyai kurang daripada 10 pekerja. Perusahaan kecil, syarikat yang mempunyai pekerja yang minimum 10 hingga 100 pekerja. Perusahaan sederhana, syarikat yang mempunyai pekerja dengan minimum 100 orang hingga 300 orang. Okey, definisi terma utama PSM. Yang pertama, pelaksanaan yang dibuat oleh organisasi atau individu untuk mencapai objektif yang ditetapkan oleh organisasi. Kedua, terdapat 5 bidang utama yang diliputi oleh PSM. Termasuklah, pertama, pengambilan dan pemilihan. Kedua, perkembangan sumber manusia. Ketiga, pampasan. Keempat, keselamatan dan kesihatan. Yang kelima, hubungan majikan dan pekerja. Okey, seterusnya kajian lepas, Kit dan Hani 2014, PKS di Malaysia telah diakui sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Ini disebabkan oleh statistik di mana 55% daripada KDNK disumbangkan oleh PKS Malaysia. Sementara itu, turut mewujudkan 2/3 peluang pekerjaan di Malaysia. Okay. Moration 2019, perkembangan ekonomi global mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. China yang pesat. Buku tahunan statistik China 2014 melaporkan KDNK China pada tahun 2014 hanya RMB 1,186680 bilion berbanding tahun 2013 yang melebihi RMB 56,884.50 bilion. PKS di China telah menyumbang sekitar 60% daripada KDNK dengan mewujudkan 80% peluang untuk bekerja. Hui 2013 pula telah menyatakan bahawa PKS di China telah menyumbang sekitar 50% dari pendapatan negara. Muriti 2018, PKS di China mempunyai fleksibiliti yang besar yang dapat menyumbang kepada kestabilan sosial di China berbanding dengan perusahaan bersaiz lebih besar. Menurut Hui, 2013 tidak dapat dinafikan bahawa amalan PSM terhadap pekerja PKS di China memainkan peranan penting dalam memastikan kejayaan PKS ini. Amalan PSM perlu diterapkan oleh PKS dalam usaha mewujudkan tenaga kerja yang produktif dan komited agar mereka dapat memajukan pembangunan mereka dengan lebih banyak. David Xu et al. 2020 menyatakan bahawa prestasi keseluruhan organisasi dipengaruhi oleh sikap dan tingkah laku pekerjanya. Namun tidak banyak PKS di Malaysia yang menerapkan amalan PSM kerana kepentingannya telah diabaikan oleh kebanyakan PKS Kefrey dan Hani 2014. Itulah akan sedikit tentang kajian literal ini. Sebenarnya kawan saya akan menyambung. Sekian, terima kasih. Saya sambung
Perbandingan PSM antara Malaysia dan China. Produktiviti dan kecekapan. Malaysia dicapai oleh tenaga kerja per kapita yang lebih tinggi. China dicapai dengan mempraktikkan amalan PSM untuk pengurusan prestasi. Cabaran dan kesukaran. Malaysia peruntukan bajet yang terhad untuk menerapkan PSM yang lebih baik dan sesuai untuk pengurusan prestasi pekerja. China pula perlu kajian yang lebih lanjut dan mendalam mengenai amalan PSM yang terbaik dan sesuai untuk pengurusan prestasi pekerja kerana sistem ekonomi dan budayanya yang unik. Faktor kecekapan. Malaysia, pendekatan PSM termasuklah gaji yang dibayar lebih tinggi dan jaminan pekerjaan. China, pendekatan PSM termasuklah pemilihan dan pengambilan serta latihan pembangunan untuk pekerja. Amalan pengurusan sumber manusia strategik. Malaysia perlu latihan yang luas untuk perkembangan kemahiran supaya ia dapat meningkatkan produktiviti pekerja tanpa menambah pekerja tambahan. China pula perlu skim jaminan sosial berkaitan dengan jaminan pekerjaan dan kestabilan pekerjaan. Seterusnya adalah perumusan dan cadangan. China melakukan pendekatan PSM yang lebih baik untuk meningkatkan prestasi pekerja PKS berbanding dengan Malaysia. Oleh kerana nilai budaya unik masyarakat Cina yang lebih baik, suka sistem hierarki dalam organisasi, sumber manusia untuk menangani pengurusan prestasi pekerja menjadi jauh lebih berkesan. Walaupun China memerlukan lebih banyak penyelidikan mengenai amalan PSM untuk PKS kerana nilai budayanya yang unik, telah disimpulkan bahawa amalan PSM terbaik untuk PKS di China untuk meningkatkan prestasi pekerja adalah dengan memberi mereka jaminan keselamatan pekerjaan. Namun di Malaysia, gaji yang lebih tinggi nampaknya merupakan amalan PSM terbaik untuk meningkatkan prestasi pekerja kerana peningkatan motivasi untuk bekerja. Cadangan dan batasan. PKS di kedua-dua negara harus memberikan latihan perkembangan kemahiran untuk pekerjanya sehingga produktiviti dapat ditingkatkan pada tahap maksimum. Yang kedua, latihan ini mungkin memerlukan lebih banyak wang kepada PKS untuk mengatur kelas latihan dan mengambil pelatih untuk mengendalikan kelas tersebut. Yang ketiga, peruntukan bajet yang terhad boleh menjadi batasan terbesar perlu dihadapi oleh PKS untuk memberi latihan dalam meningkatkan kemahiran pekerjanya dan seterusnya menghasilkan pekerja yang cemerlang dan peningkatan pertumbuhan ekonomi organisasi. Sekian, terima kasih daripada saya.